Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebenarnya saya ni menggantikan tempat Al-Fadhil Ustaz Kazim yang tak dapat hadir atas sebab-sebab yang tertentu. InsyaAllah beliau akan menyambung pengajian beliau seperti mana yang diberitahu kepada saya sebentar tadi pada 6 hari bulan 1 InsyaAllah di sini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar mukaddimah kita pada pagi berbahagia ni, saya ingin mengambil beberapa riwayat yang pernah disebut oleh Nabi SAW di dalam kitab di depan saya ni, yang teks asalnya dinamakan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kalau bahasa orang Sungkai, himpunan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, itu bahasa orang Sungkai lah. Disusun oleh salah seorang tokoh besar bidang ilmu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Ibni Rajab Al-Hambali, ataupun nama sebenar beliau Abdul Rahman bin Ahmad rahimahullah ta'ala. Meninggal pada tahun 795 Hijrah. Dah lama dah. Kita sekarang 1434 Hijrah. Dan di dalam kitab ini dihimpunkan 50 hadis pilihan. 42 daripadanya, kalau muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, biasa dengan kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah. Kalau bahasa orang Sungkai ni hadis 40 susunan Imam Nawawi. Imam Nawawi tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i. Nama sebenarnya Yahya bin Sharaf rahimahullah ta'ala. Meninggal tahun 676 Hijrah. Usianya sebaya dengan saya As-Sungkai atas pentas, iaitu 45 tahun. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal dalam usia 45 tahun, dan dia tak sempat nak berkahwin. Bukan kerana tak mau kahwin, tetapi oleh kerana masanya banyak ditumpukan di dalam memberikan ilmu dan juga mengarang kitab-kitab dengan jumlah karangan yang cukup besar. Kita termasuk As-Sungkai ada masa nak pikir, nak cari seorang lagi contohnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kitab hadis 40 Imam Nawawi ini biasa dalam suasana masyarakat kita ummah Melayuiyah. Telah pun disyarahkan panjang lebar di dalam berbagai bentuk. Jadi dalam kitab Imam Nawawi itu hadis 40 itu ada 42 hadis, dan ditambah 8 lagi jadi 50 hadis dihimpunkan di dalam kitab depan saya ni
oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau dinamakan Jami'ul Ulum wal Hikam, himpunan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, beserta dengan syarah dia yang panjang. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak pergi dalam mukadimah kita pada pagi ini lah, yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang Allah. Itu salah satu yang kita nak cari dalam hidup ni, seperti mana disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tokoh besar bidang ilmu bermadhab Syafi'i. Nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Berapa Muhammad tu? 3 generasi. Kalau opah di kampung banyak benar dot nama Muhammad je dot, kata opah. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. Banyak karangan yang beliau karang semasa dia hidup. Maka di antara yang agak terakhir karangan beliau dinamakan kitab itu Minhajul Abidin. Di dalam tu Imam Al-Ghazali rahimahullah mengulas panjang. Yang pertama dia ulas panjang tentang rahmatullah, kasih sayang Allah Ta'ala. Yang kedua adalah maghfiratullah, keampunan Allah Ta'ala. Yang ketiga ridha Allah, keridaan Allah. Kata beliau lagi rahimahullah ta'ala, tanpa 3 perkara ni, kalau kita duduk di atas muka bumi ni, tanpa ridha Allah, keridaan Allah, tanpa kasih sayang Allah, rahmatullah, tanpa maghfiratullah, keampunan daripada Allah ta'ala, kita tidak ada nilai di sisi Tuhan kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walaupun nampak dari sudut keterampilan gak dan seumpamanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang ke-29 di dalam susunan kitab ini, kita baca dulu matan riwayat ini. Sebagian besar daripada kita mungkin telah mendengarnya, tetapi yang penting adalah untuk kita ambil iktibar pengajaran. Sebab di dalam kita mengucap syahadatain, 2 kalimah syahadat, bila tiba kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ kalau kita bincang, contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim menyebut bila sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dinamakan syahadatul risalah, maka di situ wajib ada 2 perkara. Yang pertamanya wajib ada al-hubbu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib membina cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib memaksa diri kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab cinta kepada Rasul ini sebahagian daripada tuntutan iman. Dan di antara perkara yang akan memberi halawatul iman, kemanisan iman. Orang sungkai yang dia rasa manis, tempoyak masak doyan takut, tu dia rasa manis. Termasuk asungkai ada bentar. Semalam petang semalam sampai mengoh kena tempoyak masak. Lawan pula ikan masin goreng, nasi pula panas berkembut rokas koyuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang kedua wajib ada apabila kita mengucap syahadatul risalah ini, kata Al-Imam Nawawi lagi rahimahullah ta'ala, iaitulah al-ittiba', iaitu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ittiba' ini ada 2 bahagian. Satu ittiba' ikut yang wajib, satu ittiba' ikut yang aula, yang lebih utama, yang tak sampai kepada tahap wajib. Itu sebab muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berazam dengan kuat, termasuk diri saya sendiri yang lemah ni, kita dah masuk tahun baru Hijrah 1434 Hijrah, dan panjang usia kita diizinkan Allah Ta'ala
kita akan masuk dalam tahun baru Masihi 2013, tak lama lagi. Sepatutnya kita bina jati diri di dalam jiwa kita ni untuk kita melaksanakan ittiba' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaiknya. Sama ada yang fardunya, lebih lagi perkara-perkara yang aula, yang sunat-sunat yang Nabi tunjukkan sebagai simpanan yang cukup berharga di akhirat nanti. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita baca dulu matan riwayat ni. An Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu qala, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ni kalau kita buka di dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat, jilid yang kedua halaman 98, teks asal. Kitab tersebut disusun juga oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, membicarakan biodata para sahabat sebagian besar mereka radhiyallahu anhum ajma'in, dan biodata sebagian besar ulama yang muktabar di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dia daripada suku Khazraj, sahabat Ansar. Kunyahnya, panggilan dia, sebab Arab ni dia biasa dengan abu atau ummu, biasa diberi kepada anak yang sulung. Macam juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala yang meninggal tahun 256 Hijrah, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi kita kunyahnya, panggilannya Abu Al-Qasim, bapa Al-Qasim. Itu kunyah, panggilan ya. Jadi balik kepada perbincangan kita, Mu'adz bin Jabal ni digelar dia kunyahnya Abu Abdurrahman, bapa Abdurrahman. Maknanya Mu'adz ni dia ada anak lelaki yang sulung namanya Abdurrahman bin Mu'adz. Dan beliau ini Islam sewaktu usianya sekitar 18 tahun. Dan beliau, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia terlibat di dalam perjanjian Al-Aqabah, perjanjian besar. Ada dua perjanjian ya, iaitulah perjanjian Aqabah Al-Ula yang pertama, perjanjian Aqabah Al-Thaniyah yang kedua. Jadi Mu'adz bin Jabal ni terlibat di dalam perjanjian tersebut, dan juga dia termasuk Ahlu Badar, sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar Al-Kubra tahun 2 Hijrah pada hari Jumaat 17 Ramadan. Itulah yang paling tepat tarikhnya, seperti mana disebut di dalam kitab At-Talkhis Al-Habir jilid yang keempat, disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali rahimahullah ta'ala, seorang lagi tokoh besar jago ilmu bermadzhab Syafi'i, meninggal tahun 852 Hijrah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini termasuk Ahlu Badar. Ahlu Badar ni kesemua mereka, ada yang kata 313 orang, ada yang kata 315 orang, ada yang kata 316 orang, ada yang kata 319 orang, masuk di bawah 320 lah. Kesemua mereka ini adalah tergolong penghuni syurga berdasarkan keterangan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, antaranya riwayat Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 261 Hijrah, dalam kitab beliau Sahih Muslim, disandarkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi dan juga sahabat Nabi yang mati dibunuh pada tahun 40 Hijrah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian seluruh peperangan, kata Imam Nawawi lagi tentang Mu'adz bin Jabal ni, seluruh peperangan yang Nabi turun, Mu'adz bin Jabal turun. Ada dua riwayat di sisi Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Riwayat pertama daripada Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, yang cerita Nabi kita turun peperangan sebanyak 19 peperangan. Dalam riwayat Imam Muslim juga dalam Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga cerita bahawa Nabi kita telah turun
sebanyak 21 peperangan. Kalau kita buka pula di dalam kitab Sirah Ibni Hisham yang disusun oleh Al-Imam Abdul Malik bin Hisham rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 213 Hijrah, tokoh besar bidang sejarah. Beliau pula menyebut, ada pendapat mengatakan 25 peperangan Nabi turun, ada yang kata 27, ada yang kata 29. Tak apalah, kita ambil dua tadi, sama ada 21 peperangan atau 19 peperangan. Mu'adz bin Jabal ini setiap peperangan dia turun. Dan akhirnya beliau yang sempat meriwayatkan sebanyak 157 hadis daripada Nabi SAW, beliau meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah dalam satu peristiwa ta'un yang besar, penyakit ta'un yang besar, iaitu ta'un di Amwas. Amwas ni kalau kita buka kitab Fathul Bari, kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Amwas ni satu tempat hampir dengan Syam, pada dunia sekarang Syria. Ketika itu yang telah mengorbankan 25,000 nyawa. Satu bentuk peristiwa yang besar yang merupakan min asyratis sa'ah as-sughra. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, ta'un di Amwas yang mengorbankan 25,000 nyawa, termasuk Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu, merupakan salah satu tanda-tanda kecil menunjukkan hampir berlakunya kiamat yang dijanjikan Allah Ta'ala. Jadi itu tentang biodata Mu'adz bin Jabal. Kemudian kita nak tengok pula, sebab kita nak bina cinta dengan sahabat Nabi ini. Tanpa mereka lah orang Sungkai tak kenal Islam. Orang-orang Sungkai di sana tu tanpa lah usaha sahabat Nabi ni, memang tak kenal Islam ni. Jadi ada beberapa hadis, kita ambil dua riwayat cukup lah pada pagi berbagai ini sebelum kita masuk teks ni. Ni baru mukadimah ni, belum masuk teks lagi. Jadi Nabi pernah menyebut kelebihan Mu'adz bin Jabal ni. Antaranya bila kita buka kitab namanya Hilyatul Awliya. Kitab Hilyatul Awliya ni kitab besar yang disusun oleh salah seorang tokoh tersohor bidang ilmu, juga bermadzhab Syafi'i, kelahiran Asbahan atau Asfahan. Asfahan kalau peta dunia dulu dalam negara Parsi. Sekarang peta dunia negara Iran lah. Tapi jangan silap faham pula, biodata yang kita sebut ni tokoh besar ni bukan pula golongan Syiah pula, tidak. Dia di golongan ulama ahli sunnah. Imam Al-Hafiz Abi Nu'aim, Imam Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah nama sebenar dia, meninggal tahun 430 Hijrah. Bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, Nabi pernah menyebut apa dia? Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu a'lamun nasi bihalalillahi wa haramih. Mu'adz bin Jabal ni Nabi kata adalah manusia yang paling mengetahui tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Jadi di kalangan sahabat Nabi, tokoh besar yang paling menguasai ilmu tentang bab mana halal, mana haram, antaranya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua pula, oleh kerana di dunia Allah anugerahkan kelebihan tu kepada dia, penguasaan yang baik soal halal dan haram di dalam agama ni, maka bertemu Allah fil akhirah, Allah angkat, Allah nobatkan lagi kedudukan dia. Nabi sebut dalam riwayat juga di sisi Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Yang kedua, kitab Mu'jam Al-Kabir, yaitu disusun oleh Imam At-Tabarani Sulaiman bin Ahmad rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 360 Hijrah, juga dengan sanad yang sahih. Nabi sebut Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu amamal ulama yaumal qiyamah biratwatin. Mu'adz bin Jabal ni Nabi kata bila bertemu Allah pada yaumul qiyamah, dia berada duduknya di depan para ulama dengan jarak 1 ratwah.
Faidul Qadir, kata Al-Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, tokoh besar bidang ilmu bermadhab Syafi'i, meninggal tahun 1031 Hijrah. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala, satu ratwah ni umpama orang yang kuat, dia tarik anak panah sekuat-kuat hati dia, dia lepas daripada kediaman menteri besar ni, tarik anak panah, lepas ke kampung Pino. Contohnya, itulah satu ratwah. Itu baru As-Sungkai, belum derok lagi. Dan derok rasa usah. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah dan Rasul, ini kelebihan Mu'adz bin Jabal, ketua para ulama di akhirat. Dia juga merupakan seorang yang unggul dalam bab ilmu ketika dia hidup. Jadi kita termasuk diri saya cuba nak mencontohi pribadi Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Tu sebab serata ipoh ni sekarang ni, kata bahasa orang Sungkainya, mengeredok dengan kuliah. Boleh faham mengeredok ni? Mengeredok dengan kuliah. Pagi ni saja beberapa tempat mengeredok dengan kuliah. Boleh pilih, tak ada alasan lagi. Kalau dulu betul lah, balik kampung rupa kata, Dod, orang di bandar ni, Dod, apa yang dia mau tahu, Dod? Yang dia mau tahu, Dod, keluar pagi belum terbit matahari, kemudian balik ke rumah udah matahari tak ada. Itu opah dulu lah, fikir opah dulu. Sekarang apa opah di kampung mendengar Sungkai opah, udah 3 orang 4 orang dah solat jemaah dah. Udah terbalik pula. Di Ipoh pula udah mengeredok orang ramai, mengeronyot pula. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah dan Rasul, ini satu bentuk arus perubahan yang positif yang Allah nak beri kepada siapa? Soal hidayah ni hak mutlak Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena bersedia, sentiasa bersedia, seperti mana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin tu, hendaklah kamu sentiasa bersedia, sentiasa bersedia setiap masa untuk membuka pintu-pintu hati kamu ini untuk menjejaki jalan-jalan yang akan membawa as-sa'adah, kebahagiaan. Sama ada kebahagiaan di dunia, as-sa'adah fil dunia, ataupun as-sa'adah fil akhirah, kebahagiaan di akhirat. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah dan Rasul, baru kita masuk di dalam soal. Apa soalan? Mu'adz bin Jabal ni satu hari dia datang, dia tanya Nabi. Dia kata, qultu, aku bertanya Nabi, maksud Mu'adz tu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, khabarkan, ceritakan kepada aku satu bentuk pekerjaan, apabila aku melaksanakan pekerjaan tersebut, aku akan masuk ke dalam syurga dan aku akan dijauhkan daripada azab neraka Allah. Itu soalan yang Mu'adz tanya pada Nabi. Itu sebab di dalam huraian, kita ringkaskan saja dalam bahasa kita, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, soalan yang Mu'adz kemukakan ni sebenarnya bagaimana menunjukkan begitu ambil beratnya, Arab kata ihtimam, ada rasa ambil berat yang ditunjukkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bil a'mali salihah, terhadap amal-amal yang salihah, amalan-amalan yang diredai Allah. Itu yang dia nak tanya Nabi itu. Sebab kita juga kena bina sikap yang begitu, sikap sentiasa ambil berat perkara-perkara yang membawa kebaikan dalam diri kita, lebih lagi kebaikan bila kita bertemu dengan Allah fil akhirat. Kemudian bila Nabi dengar soalan bentuk macam tu, maka sebelum Nabi jawab, Nabi pun bersabda. Nabi kata, laqad sa'alta an azim, wahai Mu'adz,
sesungguhnya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang amat besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, rupa-rupanya soalan nak masuk syurga, nak jauhkan diri daripada azab neraka ni rupanya perkara yang besar. Itu sebab kalau kita buka di dalam kitab Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud atau nama sebenarnya Sulaiman ibnu Al-Ash'ath rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 275 Hijrah. Seorang tokoh besar bidang ilmu, juga bermadzhab Syafi'i. Bagaimana Nabi telah ajar kita, sebahagian ulama hadis tak sepakat. Ada yang menerima riwayat ini, ada yang mengatakan sanadnya tak berapa kukuh. Tak apalah, kita menerima pandangan yang mengatakan diterima riwayat yang akan kita cerita ini. Iaitu apa dia? Setiap lepas kali kita selesai solat fardu maghrib, fardu subuh, fardu maghrib, fardu subuh, maka Nabi kita telah ajar satu bentuk zikir yang sebenarnya bentuk doa. Apa dia? Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. 7 kali dibaca. Allahumma ajirni minan nar. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku ni daripada azab api neraka. 7 kali diulang. Jadi itu teks asalnya. Kalau kita nak jadikan doa pun boleh, tukar kalimah jamak tadi itu isim mufrad Allahumma ajirni, tukar Allahumma ajirna minan nar. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, begitu besar perhatian agama tentang soal ini. Itu sebab kalau kita tengok juga di dalam riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 59 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah, sempat meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis pada Nabi. 5,374, nombor Izora baru. Pergi daftar JPJ siap-siap. 5,374. Apa dia? Bila sebelum kita memberi salam dalam salat, setelah kita membaca tasyahud akhir, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi ada ajar beberapa versi doa. Antaranya Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maksud dalam bahasa kita, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab neraka jahanam. Tu yang dulu, lindung dengan Allah. Sebab syarah Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, tidak adalah bentuk keperitan yang teramat dahsyat melainkan keperitan seseorang yang dimasukkan di dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu besarnya Islam memberikan perhatian kepada umatnya soal mohon kepada Allah daripada mengelakkan diri dimasukkan di dalam azab Allah, di dalam an-nar, neraka. Saya tak mau terjemahkan doa tu, sebagian kita pun ramai menghafalnya, kita faham. Saya nak pergi balik kepada teks kita di sini. Jadi Nabi tambah lagi, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Nabi kata, dan sesungguhnya kamu nak tahu tak wahai Mu'ad, perkara yang kamu tanya tadi itu kepada aku pasti mudah bagi orang yang Allah mudahkan dia kepadanya. Itu sebab kenyataan Nabi ini penting.
Kalau kita tengok buku undang-undang, ada clause-clause tertentu dalam buku undang-undang umpamanya. Jadi Nabi nak bagi tahu kita sebenarnya ada manusia yang di dunia ni, yang pertamanya dimudahkan dia untuk buat perkara baik. Dia rasa mudah, dia tak rasa tertekan, malah teruja. Orang Sungkai kata excited. Tu orang Sungkai kata, I'm excited, Ustaz. I'm very extremely excited. Tu orang Sungkai tu. Jadi kita nak macam tu, teruja. Contohnya ada kuliah, teruja. Dengar an-nida, seruan azan bagi ar-rijal, golongan lelaki, teruja nak mari solat berjemaah. Teruja, tidaklah lain dah bapanya. Ngetok, Ustaz, kena Parkinson ke Ustaz? Dah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian ada orang pula, golongan manusia yang Allah susahkan dia untuk perkara yang baik. Kita tak mau yang kedua ni. Sebab kalau kita buka dalam tafsir Ibni Kathir, Imam Ibni Kathir, Ismail bin Kathir nama sebenarnya, tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i, meninggal tahun 774 Hijrah. Ketika menafsirkan surah Al-Fatihah sampai pada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau bahasa kita maksudnya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Imam Ibni Kathir menyebut dalam tafsirnya, yang dimaksudkan hidayah itu adalah yang pertamanya irsyad, yang keduanya taufiq. Apa maksud irsyad ni? Setengah kita mungkin nama anak Abdul Rashid, hamba yang cerdik, hamba yang geliga otak ni, kata Pak Sungkai, daripada kalimah Rosyada. Jadi Rashid ni ataupun irsyad ni sama ada petunjuk ataupun kecerdikan. Jadi apa maksud Imam Ibn Kathir tu? Kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah beri kecerdikan, kepintaran kepada kita, termasuk Asungkai yang lemah ni. Paksi utamanya hidayah Allah, paksi utamanya iman dan takwa. Kita nak yang tu. Sebab kalau muslimin muslimat buka dalam kitab sirah yang agak terkini, sebab penyusunnya daripada Qahirah Mesir, Syekh Muhammad Ibnu Afifi Al-Khudari rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 1345 Hijrah di Qahirah. Nama kitab itu dalam teks bahasa Arabnya Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Telah pun ada terjemahan di dalam bahasa Melayu kita, dalam pasaran suasana kita hari ini. Ringkas cerita apa dia? Bila merujuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak bawa dalam kitab tu, kita ambil daripada kitab tu beberapa peribadi, tak ramai kita ambil, cukup. Yang pertamanya seorang yang bernama Utbah ibn Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni salah seorang pembesar musyrikin Mekah. Dia ni memang cerdik, memang cerdik. Tetapi semata-mata kecerdikan tanpa iman dan takwa, dia tidak pergi jauh. Akhirnya kecerdikan itu merupakan istidraj kepada beliau. Istidraj ni apa? Istidraj ini Allah beri contohnya orang Sungkai. Orang Sungkai Allah moncokkan kebun doyan takwanya, buah kucing tidur, tak ada yang mangkuk pun. Buah kucing tidur,
Mentimun ayo pun tak ada, jeruk hantu pun tak ada, buah boyan elok ada, mengkat, tekan. Dalam keadaan tuan kebun ni semayang pun tidak, dia langgar batasan-batasan Tuhan. Yang Tuhan beri itu buah dia subur tu, itu bentuk istidraj. Kalau bahasanya istidraj ini dalam bab akidah, Tuhan beri kat kita benda yang dia beri itu akan menarik kita beransur-ansur slowly, kata orang Sungai, kepada apa? Halakun, kebinasaan. Bila bertemu Allah Ta'ala. Sebab kata Syekh Muhammad Ibn Afifi Al-Khudari lagi rahimahullah Ta'ala, bahawa Utbah Ibn Rabi'ah ni dimuncakkan Allah, tak kena sakit pun sewaktu hidupnya, tapi akhirnya mati dalam keadaan kufur, tapi dia cerdik secara zahirnya. Jadi kita nak kecerdikan dibina paksi utama atas iman dan takwa. Kemudian pribadi kedua cukuplah, iaitu yang mula-mula Allah akan masuk dalam neraka, namanya Saqar. Neraka Saqar, kita boleh rujuk balik, buka juzuk 29, cari surah, namanya surah Al-Muddathir. Akan jumpalah kalam Allah antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sa'uslihi saqar. Aku, yakni Allah Ta'ala, akan masukkan dia tu ke dalam neraka Saqar. Mula-mula sekali, siapa dia tu? Dalam tafsir Ibn Katsir merujuk kepada salah seorang yang bernama Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Al-Walid ibnu Al-Mughirah ni orang yang fasih berbicara, macam mana Utbah ibnu Rabi'ah. Petok bercakap, cerdik. Kalau adalah pribadi itu zaman kita ni, mungkin mereka ada 7 atau 8 doktor falsafah ni, PhD. PhD orang Sungai ada juga, PhD juga. Penyakit asap dengki, itu memangkorkan, itu kena. Di Sungai tu dulu 2 kali banjir lumpur, langsung mangkuk tu yang takut. Sampai hari ni tu pesanan As-Sungai atas pentas ni, kalau muslimin-muslimat singgah di Sungai tu, beli doyan nampak elok, suruh dia belah siap-siap. Saya, sahabat saya di tempat saya, di taman sahabat saya duduk, Taman Pini Mewah tu, dia kata, Ustaz, betul saya kata tu, saya beli 6 biji tak belah, 5 biji mangkuk, 1 biji dia boleh makan. Sebab apa? Allah nak tarik ni anytime, anywhere, any day, no problem. Jadi yang keduanya, kata Imam Ibn Katsir, ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu maksudnya adalah at-taufiq. Apa at-taufiq? At-taufiq ini kita ringkaskan saja ya, iaitulah pertamanya satu bentuk kekuatan. Macam kita paginya, kekuatan untuk bangun, mari ke kawasan kita ni, kediaman Indi, untuk kita berkuliah. Kekuatan tu Allah beri. Kalau tidak, tak ke mana pergi. Itu satu. Satu lagi, di samping kekuatan, Allah beri mudah. Dia tak rasa tertekan untuk dia hadir. Tak rasa sesuatu yang sangat berat. Kita tak mau. Kita bila nak pergi kuliah, nak pergi majlis ilmu, nak pergi solat berjemaah, kita lihat, lebih lihat daripada lepas lihat. Tapi bila pergi ke Maidin, bila Maidin turun, Maidin, Aeon, Tesco, sampai nak roboh pintu. Yang tu kita tak mau. Tak mau bina ar-raghbatu, tak mau bina kegemaran yang meluap-luap kepada perkara tu. Bukanlah salah pergi Maidin tu, bukanlah salah pergi Aeon dan seumpamanya, bukanlah salah pergi pasar-pasar malam dan seumpamanya, tapi kita cuba nak membina dalam diri kita ni ar-raghbatu, kegemaran yang amat sangat di dalam perkara-perkara yang kita tak nampak buat masa ni, tetapi akan memberi impak, kesan yang besar untuk kebaikan kita
kebaikan Tuhan untuk kebaikan kita yang melaksanakannya sejak di dunia lagi. Ni yang Mu'adz bin Jabal ni berkoya datang tanya Nabi, tanya soalan. Ya, sebenar jawapan Nabi untuk kita umat Nabi semuanya. Ketika itulah Nabi kata, yang pertama, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembahlah Allah, jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu. Itu sebab saya nak balik kepada tafsir Ibni Kathir. Sebab kita selalu baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Paling busuk, paling kurang pun 17 kali sehari semalam kita baca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat sembahyang yang fardu. Bila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam Ibni Kathir dia huraikan di situ, bila kita baca sebenarnya kita nak buat satu aku janji dengan Tuhan, kita buat ikrar dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Yang pertamanya, teman nak berlepas diri daripada syirik. Iyyaka na'bud, teman nak berlepas diri daripada syirik dan yang berkaitan dengannya. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, teman nak berlepas diri bukan kekuatan dan daya upaya yang ada pada teman. Tanpa kekuatan dan daya upaya ni, teman lemah. Sebab kalau Allah tarik kita lah ni, macam saya As-Sulkai, kalau Allah tarik suara lah ni, pakat bisu. Na'udzubillah. Allah tarik kekuatan, tak boleh nak pegang cermin mata ni, lumpuh. Ni pun tanggal cermin mata ngagur balik ni. Rabun jauh dah ada, rabun dekat dah ada. Tu belum Allah tarik semua sekali ni. Tak ke kita rasa gerun? Ni suasana. Bila masuk tahun baru hijrah ni, masuk diri saya, kita dah semakin lain lah. Saya pun dulu sebiji doyan, tak ada masalah, sebiji doyan. Lah ni 3 ulah dah noyong. 3 ulah dah noyong. Apa kamu dot? Kata apa? Dulu sebiji tak ada masalah. Ini 3 ulah dah noyong dah. Itu sebagai alamah petanda. Itu sebab Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa rahimahullah ta'ala yang meninggal tahun 279 Hijrah, dan Sunan At-Tirmidzi kitab beliau bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nabi kita ni bangun apabila telah berlalunya 1/3 malam. Nabi bangun dan Nabi bersabda, antara Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, uzkurullah, kamu ingatlah Allah Ta'ala selalu. Dan Nabi kata, ya, ja'atir radifah, ja'atir radifah, telah datang kepada kamu tiupan asur yang pertama. Tajba'uha radifah, akan mengikut tiupan asur yang kedua. Dan Nabi sebut